Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Anis Balkis binti Rashid, pemegang kad matrik PP 19110331, kos Pendidikan Awal Kanak-Kanak HD 19, subjek Guru dan Komuniti. Baiklah, kali ini saya akan membentangkan berkenaan dengan teori ekologi Bronfenbrenner. Teori ekologi Bronfenbrenner diperkenalkan oleh tokoh Yuri Bronfenbrenner pada tahun 1917 hingga 2005. Ia merupakan ahli psikologi Amerika kelahiran Rusia yang terkenal kerana telah menyumbangkan teori ekologi manusia, iaitu teori sistem ekologi. Berikut merupakan sistem-sistem dalam teori ekologi Bronfenbrenner. Sistem yang pertama ialah mikrosistem, yang kedua adalah mesosistem, yang ketiga eksosistem, yang keempat makrosistem dan yang terakhir kronosistem. Sistem yang pertama dalam teori ekologi Bronfenbrenner ialah sistem mikrosistem. Mikrosistem adalah perkara yang mempunyai hubungan langsung dengan kanak-kanak dalam persekitaran terdekat mereka, seperti ibu bapa, adik-beradik, guru dan rakan sekolah. Kawasan terdekat dengan kanak-kanak adalah seperti rumah mereka, sekolah dan juga kawasan kejiranan. Kanak-kanak boleh dipengaruhi oleh orang lain dalam persekitaran mereka dan juga mampu mengubah kepercayaan dan tindakan orang lain. Sebagai contoh, dari pengalaman saya sendiri, pada waktu kecil, saya selalu melihat kakak saya diajar membaca oleh ibu setiap malam sebelum tidur. Ibu saya akan pastikan kakak saya akan membaca sekurang-kurangnya 1 helai muka surat setiap hari. Jadi, setiap kali kakak belajar membaca dengan ibu, saya akan berada di samping ibu dan kakak untuk membaca dan meniru apa yang kakak baca. Oleh yang demikian, ibu bapa yang rapat dengan anaknya akan menjadi contoh teladan yang baik kepada anaknya. Sistem yang kedua ialah mesosistem. Mesosistem pula merujuk kepada kaitan antara perhubungan dengan dua mikrosistem. Satu mikrosistem boleh mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. Keadaan yang berlaku di rumah boleh mempengaruhi sikap atau tingkah laku kanak-kanak di sekolah dan sebaliknya. Misalnya, perwatakan kanak-kanak di rumah akan mempengaruhi perwatakannya di sekolah. Contohnya, dari pengalaman saya sendiri, semasa saya kecil, kami sekeluarga akan menerapkan budaya bersalaman jika ingin keluar dan masuk ke rumah atau pergi ke mana-mana. Oleh itu, rutin tersebut saya bawa dan aplikasikan kepada guru saya di sekolah. Sistem yang seterusnya ialah eksosistem. Pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan kanak-kanak secara langsung, tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak tersebut. Contoh eksosistem termasuklah kawasan kejiranan, tempat kerja ibu bapa, rakan ibu bapa dan media massa. Contohnya, kaitan antara kantin sekolah dan pasaraya. Kanak-kanak perlu beratur jika ingin membuat pembayaran di pasaraya. Jadi, hal ini akan mereka manfaatkan jika ingin membuat pembayaran di kantin sekolah. Sistem seterusnya ialah makrosistem. Makrosistem ialah memfokuskan pada bagaimana unsur budaya mempengaruhi perkembangan kanak-kanak, seperti status sosioekonomi, kekayaan, kemiskinan dan etnik. Budaya yang diselami oleh individu boleh mempengaruhi kepercayaan dan persepsi mereka tentang peristiwa yang berlaku dalam kehidupannya. Sebagai contoh, dahulu saya sering mendengar bahawa orang tua berkata, perempuan tidak harus belajar tinggi dan kelak mereka hanya didapur juga selepas kahwin. Jadi, pada pandangan saya, ketika itu, ramai kawan-kawan perempuan mula mendengar apa yang telah dikatakan oleh orang-orang tua tersebut. Hal ini telah menjadikan mereka malas untuk belajar kerana mereka fikir tentang tempat mereka hanya di dapur selepas kahwin meskipun mereka ingin belajar tinggi. Sistem yang terakhir dalam teori ekologi Bronfenbrenner ialah kronosistem.
Sistem ini terdiri daripada semua perubahan persekitaran yang berlaku sepanjang hayat yang mempengaruhi pembangunan termasuk peralihan kehidupan utama dan peristiwa sejarah. Sistem kronosistem mengingatkan saya tentang cara saya belajar dahulu dan kini. Dahulu, jika ingin belajar, saya harus menggunakan pen, kertas dan sumber-sumber buku di perpustakaan sebagai bahan rujukan. Tetapi ketika saya meningkat dewasa, banyak cara yang lain yang saya dapat praktikkan untuk tujuan belajar. Hal ini dikatakan oleh demikian kerana teknologi yang canggih telah mempengaruhi cara saya belajar pada masa kini. Baiklah, itu sahaja pembentangan saya dalam sistem-sistem teori ekologi Bronfenbrenner. Terima kasih kerana menonton.